Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi sekali untuk meneruskan program Ramadan kita ni, iaitu bersama Nahur Ringkas Ramadan 2024 bersama Nahur Ringkas, yang mana kita akan waktu sesi pagi ni kita buat modul 1. Jadi semalam modul 1 kita sudah pun cover tentang pengenalan tata bahasa. Kemudian saya kongsikan ya skrin, dan kemudian kalau kita patah balik kepada homepage kita, homepage tu yang mana muka surat 2. Muka surat 2 merupakan overview ataupun ringkasan kepada semua pelajaran kita lah. Maknanya dalam modul iaitu di sini. Okey. Jadi di sini kita perhatikan semalam kita dah tengok pada pecahan kalimah. Pecahan kalimah terbagi kepada 3, iaitu harf yang ditandakan dengan warna hijau dan juga isim yang ditandakan dengan warna hitam dan fi'il ditandakan dengan warna merah. Jadi semalam kita dekat mana? Kita sudah masuk bahagian harf. Harf ini apa dia? Ialah perkataan yang perlukan kata nama atau kata kerja untuk berfungsi. Maknanya apa? Kalau dia on its own, dia pada diri dia sendiri je, dia tak memberikan kefahaman kepada yang mendengar dan juga yang bersebut, bercakap. Kemudian jadi itu kata harf ni lah. Harf ini boleh dibagikan kepada 2 jenis, iaitu kata tugas dan juga kata sendi. Jadi kata tugas ni special sikit. Dia ada tugas lah, special force. Ada dia je, dia akan berubah i'rab perkataan selepasnya. Jadi ada kata tugas, ada 3 jenis. Semalam kita baru lihat harfu jar dan kita pun belum habis lagi latihan harfu jar tu. Harfu jar, apa tugas dia? Mengubah baris akhir isim selepasnya kepada majrur. Maksud majrur tu dari kedudukan dia dalam ayat. Kalau kita belum faham lagi tak apa. Yang penting kita faham majrur tu ada tanda dia. Tanda utama bagi majrur itu adalah baris kasrah ataupun disebut sebagai baris bawah. Jadi ada soalan tak mengenai pelajaran semalam? Jika tak ada soalan, kita dah tengok contoh semalam. Kita akan buat sambung latihan 2 ni. Latihan 2 ni. Jadi latihan 2 ni masih lagi latihan harfu jar. Kita kena buat apa? Okey, arahan dia ialah tuliskan terjemahan bagi harfu jar pada garis kosong seperti di dalam contoh. Okey, memandangkan modul ini, kita punya objektif ada 2 je. 2 sahaja objektifnya, iaitu yang pertama, kita kenal kalimah. Dan yang kedua, boleh terjemah kalimah tu. Sekarang ni objektif ialah kenal kalimah harfu jar, kenal kalimah, kemudian kita terjemahkan. Jadi contohnya kalau belum kenal, maknanya kena pergi pelajaran yang awal tu lah, pelajaran mula-mula tentang harfu jar ni dan melihat contoh dia. Lepas tu kalau nak terjemah, boleh rujuk semula di sebelah sana muka surat yang sebelum ni. Masa kita belajar tentang min, daripada yang kita belajar yang tu. Yang dibekalkan juga untuk kita ingat tu, konsep dia tu dalam yang baru pagi tadi dipostkan tu, video tu, video ringkas lah. Itu sebagai ringkasan. Jadi dekat sini ada kedua, tandakan jar untuk harfu jar, MJR untuk isim majrur. Ini kalau belum boleh buat, biarkan dulu. Ini mungkin boleh buat sendiri nanti bila dah relax-relax tengah buat tengah mengulang kaji. Tapi yang pertamanya sekarang yang paling utama ialah kita kenali harfu jar pada
perkataan-perkataan yang diberikan ni dan kita terjemahkan sahaja. Harfu jar je. Yang lain tu dah diberi, ya. Jadi tidak perlu risau pada macam saya tak ada kosakata lah, saya tak ada vocab, jangan risau benda tu. Terus saja terjemahkan yang ada. Baik, kita tengok contoh yang pertama, ala hudan. Jadi terjemahan ala ialah atas. Dan kita bacakanlah atas petunjuk. Ha, betul. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang hijau ni di dalam. Hi tu kat bawah ni, nya. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, cuba. Siapa nak buat yang kedua ni, yang bawah ni, bil ghaibi. Bil ghaibi. Abdul Rahman, ya, terjemahkan. Kepada yang ghaib. Jadi di sini, kalau ni tak ingat saya bagi je jawapan ya. Ini maknanya ada huruf jar, B ni, dan majrur. Yang ghaib tu menjadi majrur. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab dia baris kasrah. Tu je. Itu je. Modul 1 ni buat tu je. Kenal je. Boleh terjemah? Alhamdulillah. Baik, seterusnya. Bima unzila ilaika. Jadi B ni kita nak terjemah. B kepada. Makcik Biba betul. Kepada. Terus baca. Apa yang unzila telah diturunkan ia ila kepada. Ila ialah kepada. Yang atas ala. Right. Jadi maknanya macam ni. B ni kepada juga. Ila ni pun kepada juga. Ya. Bahasa kita tu setakat ni kita boleh cerita macam itulah. B ni kadang-kadang maksud dia dengan, kadang-kadang maksud dia kepada. Ni dua perkataan yang kita dah belajar ni semalam. B ada memberi maksud dengan, ada memberi maksud kepada. Kalau kita kata dengan apa yang, buat masa ni boleh jugalah. Kita belum belajar lagi kenapa bila nak guna kepada, bila nak guna dengan. Itu belum belajar. Cuma kita tahu B ni setakat ni untuk darjah 1 ni, kalau B boleh terjemah kepada dengan. Tapi kalau ila terjemahan dia kepada. Kalau kita terjemah atas, itu memang dah tak tepat lah. Baik, alhamdulillah. Seterusnya hudal lil muttaqin. Cik Zailan nak cuba? Hudan Hudan kat yang baca je. Petunjuk jadi li, ya. Ahsan. Bagi. Bagi. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Okey. Baik. Ya, di sini je. Sekejap. Ada soalan daripada Cik Zailan ke? Majrur tu dia sebab dia baris bawah dengan ya ni. Buat masa ni kalau kita belum kenal lagi tak faham, tak apa. Untuk setengah-setengah perkataan dia bukan dengan dia jadi pengganti dia. Okey, bagus soalan tu. Memang kita akan bertanya kan. Okey, pertama sekali kita boleh tengok contoh. Contoh macam ni. Ingat tak contoh ni? Kan dia ada harfu jar. Contohnya min kan? Ataupun kita ambil li ni. Li bawah ni. Okey, lil muslimin contohnya. Dia kata ini kalau kita tengok contoh ni majrur. Dia majrur tapi dia majrur tu tanda majrur dia tak macam perkataan yang sebelah ni. Tak macam atas ni. Nampak tak? Kita ada buat bulatkan. Okey, tanda majrur yang utama ialah kasrah. Tapi ada untuk setengah-setengah perkataan dia bertukar tu dengan huruf, dia dengan ya. Itu menunjukkan dia majrur. Menjawab soalan tak? Okey, maknanya kalau Cik Zailan perhatikan, dia macam ni, maknanya apa? Kita buka muka surat yang muka surat 2. Bukan surat 1. Muka surat 1 ni, dia kata apa? Majrur, baris utama ialah baris kasrah atau penggantinya. Tu yang ya tu kat situ, muslimina, muttaqina, maknanya pengganti. Dia tak boleh ambil baris kasrah. Dia tak boleh dengan harakat tapi dia menggunakan ya. Itu je. Macam tu. Boleh?
Faham Jadi banyaklah perkataan yang maknanya perkataan yang macam mukminina, muttaqina, mursalina, sabirina. Semua perkataan tu boleh jadi dia majrur. Sebab apa? Dia dengan ya. Jadi sebab apa? Sebab depan dia buat masa ni kita sedang belajar. Salah. Kita tengah belajar ni dia majrur sebab ada huruf jar. Mana latihan kita tadi? Latihan 2 ni. Huruf jar itulah menyebabkan dia majrur. Apa teacher? Atas. Salah. Majrur? Ya. Dia ganti dengan ya. Dia majrur tapi dia bukan dengan kasrah. Betul. Datin Sri cakap. Ya. Ala hudan. Okey. Bagus juga soalan tu. Very peka Cik Zailan ni. Dia tak sama kalau belajar yang dekat dalam tu mesti dia tertinggal. Tak boleh nak tanya kan. Tapi orang yang dekat datang ni memang insya-Allah ada advantage dan membantu orang lain. Alhamdulillah. Macam tadi saya kata, ada setengah-setengah perkataan tu dia tak boleh. Yang ini kalau kita tengok buka surat 2 tu dia kata secara andaian. Maknanya dia tak akan boleh jadi. Maknanya pengecualian lah dalam Quran. Ada perkataan-perkataan tu dia majrur. Tapi dia majrur dengan diandaikan dia tu kasrah. Padahal dia tak boleh ambil kasrah. Macam tu. Tapi kita tahu dia majrur sebab apa? Sebab ada huruf jar. Tu je lah. Tapi perkataan ni dalam Quran memang kita tak jumpa hudin. Kita takkan jumpa hudin lah. Hudan macam tu. Nama Musa, kita takkan jumpa Musin. Nama Isa. Tapi dia boleh jadi majrur tak? Boleh. Kenapa dia majrur? Sebab ada huruf jar. Macam itulah maksud dia. Alhamdulillah. Baik, jelas tu yang online? Rasa Ustazah, ya? nak tanya, kenapa sekejap kita kata majrur, sekejap kita kata kasrah? Kasrah tu tanda, majrur tu peranan dia dalam ayat. Kedudukan dalam ayat. Good question. Thank you. Okey, dapat Okey, dia kena ada konsep dia lah macam ni kita katakan. Okey, dalam saya rasa macam ada orang mungkin lost juga. Kita kalau kita baca makalah lain walaupun dalam bahasa Arab, okey, kita tak ceritalah bahasa Arab, bahasa lain. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita boleh nampak tanda kan? Kita boleh nampak huruf besar nak menunjukkan ini permulaan ayat contohnya, betul? Atau kita boleh nampak kadang koma, kadang kita tahu struktur ayat dalam bahasa kita kan. Kita tahulah struktur ayat ni, ini kedudukan dia subjek, dia utama. Tapi dalam Quran tak ada tanda-tanda tu semua. Tak ada koma, tak ada noktah bertindih, tak ada semua tanda-tanda tu. Ada ke tak ada? Siapa kata ada? Tak ada. Jadi penentuan itu berdasarkan baris akhir tu. Itu yang kita kata kedudukan tu. Sama ada kedudukan dia marfu', sama ada kedudukan dia mansub. Kalau dia marfu', maknanya dia ni utama. Dia ada fokus yang utama dalam struktur ayat. Kalau mansub, dia mungkin kedua. Dia jadi objek. Dia menerangkan. Dia jadi macam itulah. Kalau majrur ni mungkin detail. Detail dalam ayat. Kalau dia tak ada pun ayat main idea dia kita dah tahu dah. Makna fokus utama ayat kita dah tahu. Macam itulah. Jadi itulah yang maksud kita guna perkataan majrur. Majrur tu nak menunjukkan kedudukan dia atau peranan dia dalam ayat. Jadi buat masa ni untuk modul 1, pelajaran pertama ni, pelajaran haful jar ni kita cuma nak objektif kita 2 je. Ingat, kita ni jajah 1. Jadi kita nak kenal. Kalau kita dah kenal haful jar ala, apa terjemahan dia? Atas, yang tu. Jadi kalau fi, apa terjemahan dia? Di dalam. Yang tu dulu. Itu je. Maknanya objektif dia yang tu. Tapi saya faham kita kena juga tahu konsep. Kalau tidak kita tak boleh nak go on. Kita tak boleh nak belajar. Apa kita belajar ni kan? Macam tu. Rasa susah tak setakat ni? Kalau zero memanglah susah. Tapi kita tak zero. Kita tak zero. Satu,
Satu lagi kita kena ingat kita bukan zero. Macam mana pun kita dah selalu guna bahasa Arab ni dalam solat, dalam pertuturan harian kita. Cuma dia dah kita adopt lah dalam jadi bahasa Melayu. Lagi satu kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah 20. Kalau kita rasa susah je kita ingat. Masa pengenalan tu saya dah ceritakan. Ayat ni. Cuba kita baca ayat ni sama-sama. Semoga kita sama-sama tadarus dan mendapat manfaat daripada ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak telah menurunkan oleh kami atas engkau bacaan itu ataupun Al-Quran itu supaya engkau jadi susah. Paham. Assalamualaikum. Mohon mute ya kalau tak ada soalan. Oh, Cik Kap dah masuk. Sekejap ya. Faham tu maksud dia apa? Tidak. Maksud dia apa? Tidak telah menurunkan oleh kami. Maknanya kami tidak turunkan Al-Quran supaya engkau susah. Bukanlah Allah turunkan Quran tu untuk tujuan dia nak menyulit. Kita dengar tu satu. Tapi maknanya perlu juga kepada faham tu kan. Tapi kalau kita rasa susah je kita ingat. Allah turunkan kita ni nak kita mudah. Jadi saya kita buat ni nak cuba kita namanya pun nahu ringkas, kita nak buat dia mudah je. Jadi kalau ada soalan jangan rasa susah. Allah sendiri dah jamin. Ini bukan nak susahkan kamu supaya kamu baca nanti kamu dapat mesej. Macam itulah. Dapat buat, dapat taat. Itu je the most important thing. Baik. Jadi kita nampak ni tadi. Tapi soalan-soalan tu semua jangan pula berhenti. Bila teacher kata macam tu terus kata, tak naklah tanya. No, sebenarnya soalan kita memang kita disuruh bertanya juga ya. Tapi bertanya tu relevan lah to the subjek yang sedang kita katakan ni. Alhamdulillah. Kadang-kadang soalan kita tu membantu orang lain. Orang lain ni tak tahu nak tanya apa. Kadang benda tu rasa banyak sangat. Baby bila kita soal, Alhamdulillah membantu kawan-kawan kita yang kadang-kadang tertinggal bila cikgu dah jauh ke depan, kita mesti rasa macam alamak tak seronok lah kalau nak stopkan guru kan. But it's okay. Bagi saya ni kelas ni mesti interaktif. Mesti kalau tidak seorang je suffer. Don't suffer in silence. Okay. Baik. Dan remember Allah turunkan Quran bukan nak menyusahkan kita. Okay. Bismillah. Jadi yang bismillah siapa nak buat? Abdul Rahman bagi peluang. Abdul Rahman dah darjah 2 kot. Bagi orang lain. Betul kata Makcik Bibah. Okey, bagi siapa nak buat yang ni? Nak tengok surah ayat. Apa dia? Bismillah ni. Dengan. Yang ni B ni dengan. Betul. Datin Sri dah jawab. B dengan. Jadi dia ni huruf jar dan majrur. Macam itulah. Macam saya kata tadi, kalau tak ingat yang ni tak apa. Kalau tak boleh buat yang bawah tu tak apa. Saya yang bagi jawapan dia tu dululah. Ataupun nanti kita boleh belajar lagi. Macamnya selepas daripada kelas 1 jam ni. Ila syayatinihim. Terjemahkan, siapa nak cuba online? Daripada peserta online? Ila. Kepada, betul. Puan Dewi ke? Kepada. Kepada, betul. Jadi, kepada, baca terus. Kepada pembesar bagi mereka. Right, okay. Okay, dah Puan Dewi. Kepada tu jar. Apa dia? Kepada tu jar. Betul. Kepada tu jar. Jadi kat Yang sini. sebelum tu apa? Majjar. Betul.
Tapi belum tahu yang betul, memang belum belajar. Hari ni kita belajar yang hijau je, yang hijau je. Jadi yang hijau ni kama amanan nasu. Siapa nak cuba? Ka ada. Okey, Puan Ina. Seperti. Seperti. Baik, seperti. Jadi terus terjemahkan walaupun dah ada jawapan tu. Seperti Apa yang telah beriman oleh telah beriman oleh manusia. Okey. Good. Seperti apa yang telah beriman oleh manusia. Seterusnya lahumul haqq. Okey, bagi Puan Dewi. Ada yang jawab je terus. Betul lah, tak payah tunggu saya panggil pun boleh. Sebabnya saya tak nampak semua. Saya nampak macam yang sikit je, ada few je. Jadi tak apa nak jawab semua pun. Bagi mereka oleh kebenaran itu. oleh kebenaran itu. Bagi mereka oleh kebenaran itu. An ashabil jahim. An. Dia jawab sama-sama? Boleh? Yang dekat sini pun. Daripada Penghuni bagi mereka. Betul. Dari hal penghuni-penghuni bagi neraka. Jadi ini adalah, ini jar, sini adalah majrurnya. Okey. Terusnya mim ba'di dzalik. Mim ba'di dzalik. Min Pada dari selepas itu. ya, daripada selepas itu. Min ialah huruf jar. Ba'di ni jadilah dia majrur. Tanda dia kita nampak dah kat situ. Rizqan lakum. Rizqan lakum. Rizqan sebagai rezeki. Bagi bagi kamu. Macam itulah. Jadi bagi kamu jar. jar. Jar dan majrur. Dia jadi majrur. Ada setengah perkataan dia kekal macam tu. Dia memang macam tu je, dia mabni, dia kaku, dia tak boleh bertukar baris, dia takkan jadi pula kumi ke. Tak ada. Kum, hum, huwa. Bagi yang dah pernah dengar tu tahulah. Oh, macam tu je lah. Kalau oh tu biar je. Oh dulu. Okey. Okey. Kenapa majrur? Lakum tu kenapa majrur bukan ke kasrah? Baris kasrah. Kum, kita pernah dengar tak Assalamualaikum? Kum. Okey. Nah kan, dalam Quran kita cerita dia kita nak terjemah Quran, jadi kita tengok yang Quran kata dulu. Dalam Quran dia selalu appear kom ni kom je. Dia tak pernah jadi lain. Jadi walaupun dia macam tu disebabkan ada harfu jar, maknanya dia majrur. Dia cerita dia macam tu. Ada harfu jar, dia akan menyebabkan dia jadi majrur. Ya, Puan Ina, ada soalan ke? Ustazah, yang majrur tu dia tak semestinya baris kasrah kan. Dia depend on the ayat Al-Quran tu sendiri. Jadi Jar. kita kena tengok lah sama ada dianya baris kasrah ataupun pengganti dia kan. Betul tak? Betul penggantinya ataupun kita belum belajar tentang penggantinya. Itu kita belajar dengan lebih lanjut dalam modul 2 yang kelas malam tadi. Saya rasa ada yang masuk dua-dua kelas tu jadi dia dah dapat sekaligus Alhamdulillah. Tapi yang nak cerita dia sekarang kita belajar harfu jar. Asal ada harfu jar dia akan menyebabkan yang kawan sebelah dia tu majrur. Tak kira lah dia baris apa. That one yang konsep yang kita dapat dulu. Baik, boleh? Jadi apa dia harfu jar? Sebutkan sekali lagi harfu jar sebelum kita masuk harfu nasab pula. Min, Ila, an, ala, fi, ka, la. li. Okey, kalau tak mana macam dah belajar je. Okey, dekat sini satu muka surat ni penuh dengan harfu jar. Maknanya apa? Maknanya apa? Asal ada je harfu jar, perkataan selepas dia tu majrur lah. Gitu. Kalau dia bukan majrur, maknanya dia bukan harfu jar, dia harfu lain. Kadang
Nak faham apa dia InsyaAllah baik Ustazah. Faham. faham? Puan, Faham, Puan Dewi dah faham? faham. InsyaAllah faham. Okay. Kalau kita faham kedudukan tu kita belum faham lagi, biar dulu. Sebab itu objective lesson kita. Saya faham kalau keliru tu memang kadang-kadang sebab macam kita banyak benda masuk. Okey, kita reset balik. Maknanya kita kata, okey, apa dia objektif pelajaran ni? Kenal huruf jar, kemudian boleh terjemah huruf jar. Tu je dulu. Tu je dulu. Okey. Ustazah, Ya. the next word tu isim kan? Yes, the next word mesti perkataan yang selepas harfu jar tu isim. Sebab harfu Dia jar dia tak akan fi'il ke apa ke fi'il lah the next one kan? kalau fi'il maknanya dia bukan harfu jar lah. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik. Kalau kita nampak sekarang ni harfu jar, dia tugas dia jadi tanda pada isim dan juga dia menyebabkan isim yang selepas dia tu baris kasrah. Kerana apa? Asal dia semua baris dhammah kan? Okey, tak apalah. Tak faham yang tu, biar dulu. Maknanya saya cuma hari ni apa? Saya dah kenal min. Maksud dia daripada. Saya dah kenal ila. Maksud dia kepada. Ya, Ummu Zakwan. Ada soalan? Maaf, teacher, yang tadi Syayatinihim tu ada majrur dengan MIL. Saya terlepas tadi MIL tu apa ya, Tak apa, teacher? tak apa. Yang tu belum lagi. Saya je letak situ dulu. Sebab itu jawapan dia. Nanti kita akan jumpa dia kat dalam Quran. Kita akan belajar nanti. Kita akan belajar. Not yet. Okay? Baik, terima kasih. Terima kasih bertanya. Tapi kita yang tu biar dulu. Okay, saya pun mungkin saya padam dulu yang tu tadi. Mana dia latihan 1. Latihan 2. Okay, latihan 2 ni kan. Faham? Kenapa pula? Okay, yang penting majrur tu dulu. Okay. Baik. Jadi apa tadi saya tengah ceritakan? Kita kena faham yang harfu jar tu dia akan menyebabkan isim selepas dia tu berbaris kasrah. Yang itu dikatakan kedudukan majrur. Maknanya kalau ada harfu jar, berarti selepas dia tu Muslimah ni. ya. Baik, sekarang kita masuk kepada harfu nasab. Harfu nasab adalah daripada kata tugas yang kedua. Okey, sebelum tu saya kata apa? Ada harf kan? Harf kan ada 2 jenis. Ni nak pergi patah homepage tu jauh pula. Jadi kata tugas. Satu harf tugas, satu lagi harf sendi. Harf tugas ni ada, tadi kita belajar harfu jar. Semalam kita belajar harfu jar. Hari ni kita nak tengok harfu nasab. Dan seterusnya, sekali juga hari ini juga kita akan belajar harfu lazam. Baik. Harfu nasab. Objektif masih sama. Dengar ke? Boleh dengar tak saya punya suara? Boleh? Okey. Harfu dia apa ni? Harfu nasab ni objektif lesson kita ni masih sama, iaitu kenal kalimah, terjemah kalimah. Jadi sekarang kita nak kenal harfu nasab dan kita boleh terjemah harfu nasab. Baik, harfu nasab mengubah i'rab atau baris akhir kalimah isim atau fi'il mudhari' selepasnya kepada mansub, yakni fathah. Ini kenalah bagi tahu juga. Tapi kalau tak faham ataupun tak payah hafal. No need to hafal. Cuma objektif kita kenal, ini harfu nasab. Jadi apa terjemahan dia? Sebutkan. Bahawasanya. Contoh, anna. Anna. Kita sebut. Anna. Bahawasanya. Inna. Sesungguhnya. Ni maknanya bila ada tulis NSB. Ni huruf nasab. Ada NSB, huruf nasab. Baik, lan. Tidak sekali-kali. An. Bahawa. Maknanya kalau lan dan an ini huruf nasab tapi dia diikuti dengan fi'il. An pun diikuti dengan fi'il. Maknanya biasanya akan ada perkataan yang berwarna merah. Kalau an pun warna merah. Kalau anna, perkataan yang selepas dia warna hitam sebab isim. Inna, perkataan selepas dia warna hitam sebabnya dia adalah isim.
Ni tadi sama. Apa beza inna dan anna? Baris dia, betul. Itu kadang-kadang orang tak perasan tu baris tu ni baris fathah. Tapi tak ada kena-mengena. Maknanya kalau kita nampak yang baris fathah di sini, anna, sebutan dia pun anna. Kita terjemahkan bahawasanya. Inna, kita terjemahkan sesungguhnya. Nampak macam tak ada beza daripada dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, anna ni kita akan jumpa dia di tengah-tengah ayat. Maksudnya dia bukan di ke awal, dia bukan di pangkal, dia di tengah ayat. Maksudnya macam ayat tu tengah-tengah lah. Dia bahagian tengah. Okay, nak cakap mana lagi tengah? Tengah lah. Bukan pemula. Tapi kalau inna, biasanya dia adalah permulaan ayat. Permulaan ayat. Innal ladzina kafaru. Macam tu. Jadi permulaan ayat. Manakala anna duduknya di tengah-tengah ayat. Sebab itu kita nak bezakan sedikit dari segi maksud. Kalau anna terjemahan dia bahawasanya. Kalau inna terjemahan dia sesungguhnya. Okey, dapat konsep tu? Kita sebut lagi sekali? Tak payah? Ke tak payah? Dah tahu dah. Anna bahawasanya. Inna Pertengahan. sesungguhnya. Lan tidak sekali-kali. An bahawa. Okey, seterusnya huruf jazam. Dia sekaligus sebab dia tak banyak. Okey, jangan risau nama tapi faham bahawa ada setengah-setengah huruf tu dia akan menyebabkan perkataan selepas dia tu berbaris sukun. Macam itulah. Yang ini huruf jazam ni selepas dia mesti yang warna merah sahaja. Dia untuk fi'il sahaja. Dia tak ada kena-mengena dengan isim. Kalau ada isim lepas dia tak ubah apa-apa. Macam tu. Cerita dia kenal dan terjemah. Jadi bila kita kenal dan kita boleh terjemah, itu objektif tu tercapai lah. Ya, Puan Ina. Ustazah, dekat dalam buku baru, model baru ni, dia ada satu lagi ayat nasab iaitu la'alla supaya La'alla tu betul harfu nasab itu maknanya buku yang ada pada Puan Ina tu edisi lama. Edisi baru ada 4 je. Saya gunakan yang latest ya. okey. Kadang-kadang ada tak ada dalam edisi kedua pun ada yang tak ada tu sikit je lah. Edisi pertama yang ada lagi satu huruf la'alla. Ya betul. Kenapa Ustazah tinggalkan la'alla tu? Sebab dalam Quran la'alla ni tak ada yang satu je kalimah yang nampak selepas dia tu baris fathah. Maksudnya dia ada isim la'alla tu nasab. La'alla kat sini, la'alla dekat atas la'alla dia ada satu je dalam Quran contoh yang menyebabkan kalimah tu berbaris fathah. Yang lain kita tak nampak baris tu. Jadi kita keluarkan. Baik. Terima kasih. Baik. Harfu jazam. Sekarang kita masuk kepada harfu jazam. Mengubah i'rab atau baris akhir kalimah fi'il mudhari' selepasnya kepada majzum. Jadi objektif kenal huruf jazam, boleh terjemah huruf jazam. Jadi kita sebut huruf jazam itu. In, jika atau sekiranya. Maknanya boleh dua lah terjemahan dia. Sama je maksud dia. Kalau kita kata jika pun betul, kita kata sekiranya pun betul. Apa tu? In. In baris sukun. Macam selalu kita dengar in kuntum. Macam tu kan? In kuntum. Apa lagi? In taf. Tak apa, nanti sekarang tak perlu ingat. In jika atau sekiranya. Lam sukun. Disebut juga sebagai lam amar. Nama lain bagi lam ni, dia lam ni ada tanda sukun. Tapi dia selalu datang dengan huruf lain. Selalunya dengan waw. Dengan waw, kadang-kadang dengan fa. Tapi yang sebenarnya maknanya apa? Maknanya apa tu teacher? Maknanya ini satu huruf. Ini juga satu huruf dan ini merupakan satu kalimah. Dalam Quran ini dikira sebagai walaupun satu huruf, ya ini satu kalimah. Jadi apa terjemahan dia kalau lam sukun? Hendaklah. Lam macam gini je, hendaklah. Selalu dia datang dengan fa. Kita tak jumpa dia lam satu dia je. Fa ataupun waw.
Jadi fal. Nanti kita tengok contoh ya. Fal. Jadi maknanya apa? Bayangkan saya tulis dekat sebelah dia ni fa, berarti ada dua kalimah dekat sini. Fa satu kalimah, lam sukun satu kalimah. Walaupun dia huruf, ya, walaupun dia huruf. Itu pecahan kalimah yang kita maksudkan tu. Jadi lam sukun maksud dia hendaklah. Lam alif ni, la, kalau di bawah kita tulis JZM, maknanya la jazam. Terjemahan dia apa? Janganlah. Sebutkan la, janganlah. Okey, lam, tidak. Tidak yang ada memberi connotation, belum. Tidak ni ada memberi maksud, belum. Okey. Sal. Falam, fa. Okey, fa huruf tu kita belum belajar. Tak apa, biar dulu. Lepas ni kita belajar huruf tu. Sekarang kita tengok contoh. Bunyi apa tu? Oh, ya Allah. Macam bunyi. Okey. Contoh harfu nasab. Okey, mari tengok contoh dalam ayat. Jadi contoh yang pertama ni saya ni dah terbiasa saya ambil yang kanan. Ke kiri pun boleh tapi saya ambil yang kanan dulu. Inna. Innallaha wasi'un. Ini yang dikatakan bila ada inna ni, isim tu selepas dia tu daripada asal-asal dia dhammah dia jadi baris fathah. Innallaha, kita takkan jumpalah dalam Quran innallahu. Tapi apa terjemahan dia? Yang penting terjemahan dia ialah sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Jadi innallaha wasi'un, sesungguhnya Allah adalah maha luas. Baik, seterusnya yang kedua, contoh yang kedua, annal quwwata lillah. Bahawasanya kekuatan itu bagi Allah. Dia sebenarnya dia ada dekat ada ayat lain lah. Tapi kita nak tengok, nak tunjukkan contoh dia je lah. Maksudnya terjemahan dia apa? Bahawasanya. Ini kita dah belajar. Li tadi kita dah belajar. Jar majrur. Dah bertambahlah vocab kita tentang harf. Ya? Teacher, yang buku yang lama tak ada lah. Buku yang lama tak ada. Buku yang lama tu bukan tak ada. Buku yang lama tu dia contoh dia tu dibagi banyak je gitu kan. Dia tak ada lain. Dari segi terjemahan dia sama. Okey, yang sekarang kalau siapa yang menggunakan buku lama, maknanya kita kena fikir macam ni je. Inna sesungguhnya. Okey, saya kenal ni. Anna bahawasanya. Okey, itulah objektif dia masih sama. Okey. Lan. Lan ni tak sekali-kali. Jadi lan nu'mina laka. Jadi terjemahan dia ialah tidak sekali-kali kami beriman bagi engkau. Yang ni tadi saya tak highlight lah. Al-quwata. An yadriba. Jadi kat sini dari segi bacaan kalau kita dengar pun patutnya kita tahulah dia baris sukun. Dia kenapa dia kena dengung tu? Sebenarnya kita boleh pisahkanlah dalam kepala kita bila kita dengar tu. Dia tak sebut an yadriba. Secara atau kita akan belajar tu hukum apa tu idgham kan. An yadriba. Jadi kita tahu itu sebenarnya ada nun sukun kat situ. Jadi an. Terjemahan dia bahawa ia membuat akan sebuah perumpamaan. Right. Betul makcik. Akan belum belajar. Yang kita belajar warna hijau je hari ni. Semalam pun. Okey, contoh harfu jazam pula. Okey, perhatikan. Saya akan tandakan apa yang dikatakan mengubah baris tu. In. Jadi in, jika ataupun sekiranya. Jadi ada dua kat sini kan. Ada dua kalimah. Wa satu kalimah, in satu kalimah. Dan jika, kita pisahkan dengan tanda slash tu. Dan jika ta'dil, ia menebus akan setiap daripada tebusan. Macam itulah. Tapi sekarang ni fokus kita ialah pada terjemahan
perkataan in sahaja. Jadi jika ataupun sekiranya. Dua-dua boleh. Wa tu kita belum masuk lagi. Nanti insyaAllah besok kot ataupun hari ini juga. La wala tahmil alaina. Dan janganlah engkau bebankan atas kami. Lam sukun. Ini yang saya kata tadi. Dia biasa bersambung dengan perkataan lain. Jadi dengan kalimah fa dekat sini. Fal yaktub. Jadi terjemahan kita, maka tu diberi hendaklah. Hendaklah. Maka hendaklah. Dekat sini, maka hendaklah ia menulis. Yang sebelah sini, dan. Lam sukun, hendaklah. Dan hendaklah ia membacakan. Ini cerita pasal hutang. Ayat ni kan. Okey, lam. Lam yusibha. Jadi lam ada memberi maksud belum dan juga memberi maksud tidak. Dia dua-dua boleh. Tidak yang connotation dia belum. Belum atau tidak ia menimpa akannya. Dia macam itulah. Perkataan tu berbeza dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita, kita tak cukup. Macam vocab kita tu tak sama banyak dengan dia. Jadi kita terpaksalah macam kena banyak alternatif, banyak perkataan lain. Baik, kita nak nampak lagi, kita kena tengok, kita cuba buat latihan. Latihan ni nak kenal je. Kalau kenal, terus terjemah. Tak payah angkat tangan pun lah, saya ingat. Jawab aja sebab saya tak boleh nak akses kepada semua tu Saya tak tahu macam mana. Belum sampai lagi ilmu saya ni. Okey, harfun nasab ada an. Bahawa. Ada na. Bahawa. Inna. Sesungguhnya. Jar. Sesungguhnya. Tahu kan? Hijau. Bahawa. Tengok yang depan ni dulu. Kita cuba kenalkan ni, yang atas. Ni Makji. Harfu latihan 3. Makji buka tak latihan 3? Sebelah kanan. Kiri ke kanan? Okey, latihan 3. Muka surat berapa tu latihan 3? Muka surat 9. Okey, muka surat 9 ni latihan 3, muka surat 9. Cuba kita terjemahkan bersama-sama. Okey, sebab kita tak belajar tadi. Je ke? Kadang-kadang ada orang tertanya, mungkin tertanya-tanya ni. Ni je ke? 4 je ke huruf jazam, huruf nasab ni? Bukan 4, tapi ni yang selalu kita jumpa. Ada lagi, tapi ini yang sering kita akan ulang-ulang dan jumpa banyak kali. Betul tak? Betul Makcik? Makcik dah banyak hafal Quran ni. Jadi dia dah, betul lah, dah nak menampak dah tu. Seronok lah. Yes. Tambah pelajaran. Exactly. Itulah nama dia Quran Kitabun Mubarakun. Kitab yang penuh keberkatan. Maksud berkat ialah izdiyadul khair. Kebaikan yang bertambah-tambah. Makji kata, very good observation. Saya nampak ni dari segi hukum tajwid aja. Dia kata. Tapi hari ni terus nampak yang hukum tajwid yang duk belajar bertahun-tahun tu. Sekarang ni terus boleh pisahkan. Terus nampak maksud kalimah. Baik. Cuba kita terkenalkan dan kita sebut, kita terjemahan. Bahawa. Kalau kena selak-selak sebelum tu tak apa, silakan. Anna. Bahawasanya. Yes. Inna. Sesungguhnya. La. Janganlah. Janganlah. Kalau ada bawah dia ada tulis jazam, kita terjemah sebagai janganlah. Lan. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Okey. La jazam lagi. Janganlah. In. Sekiranya. Atau sekiranya. Betul Kak Rosna. Lam sukun. Hendaklah. Nama lain bagi lam sukun apa dia? Lam Amar. Lam saja. Lam Amar.
Tidak. Terjemahan dia tidak. Ataupun Belum. inna. Sesungguhnya. Ahsantum. Alhamdulillah. Sesungguhnya. Nasab. Ya, doktor. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Itu huruf nasab. Nak sebut huruf nasab. Baik. Kita cuba yang bawah ni. Kita cuba terjemahkan lam akul. Jadi lam ni terjemahan dia apa? Tidak atau belum. Terus sambung. Terus terjemahkan. Tidak Tidak aku katakan. katakan. Cuma yang kita nampak ni. Baris sukun tu. Lan yadkhula. Lan. Tidak sekali-kali ia masuk. Right. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali ia masuk. Innallaha. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah. Ni memanglah belum habis. Kita bagi sikit je nak tunjukkan dia macam mana dia bersama dengan perkataan lain. Nampak ini innallaha. Okay. In tattabi'. Jika Sesungguhnya. atau sekiranya engkau mengikuti. Engkau mengikuti. Okay, saya pergi yang bawah dia je. Cuba fokus sikit pada skrin. Lam ta'lam. Tadi terjemahan dia apa? Lam. Tak lam. tidak atau Tak. belum Tidak sekali-kali. Bukan. Kalau lam, yang saya tidak. lam ta'lam. Dengar saya bacakan ni. Lam ta'lam, tidak. tidak atau belum Tidak. Tidak kau ketahui. Ataupun tidak yang memberi maksud belum. Tidak yang memberi maksud belum. Engkau ketahui. Benda tu kita tengok konteks ayat. Lan nasbira. tidak sekali-kali Tidak kami sekali-kali. sabar. Sekali-kali. Tidak sekali-kali ni equivalent tu never ever lah. Tidak sekali-kali kami bersabar. Annal quwwata. Bahawasanya. Untuk anak-anak yang dekat dalam kelas ni, ini ejaan yang dipendekkan ya. Kalau boleh ejalah sepenuhnya. Budak sekolah dia kena dia penuh, dia tak boleh eja short form ni macam mak ayah dia. Okey, tulis penuh-penuh bahawasanya. Okey. Nanti bahawasanya kekuatan itu. La takun. Janganlah engkau menjadi. Janganlah. Ni kalau nak ingat. Engkau menjadi. Kalau la jazam, J. Janganlah. Sama. Jazam, janganlah. Baik, saya pergi perkataan bawah la takun. La tuh. Janganlah engkau menyalahi. Engkau menyalahi. Ayyunazzila. Jika atau Kalau sekiranya jika in. Bahawa Bahawa. menurunkan. Bahawa ia menurun. Betul. Ila Inna Ibrahim. sesungguhnya Ibrahim Ibrahim. Wal yaktub. Dan Hendaklah. hendaklah. Yes. Dan hendaklah ia menulis. Alhamdulillah. Habis dah kita buat latihan. Jazam dan juga harfun nasab. Ni ada lagi tapi latihan. Sikit lagi latihan. Boleh kita buat. Untuk awal kita habiskan harfun nasab dan harfu jazam. Jadi tuliskan. Sama juga. Tuliskan terjemahan bagi harfun nasab dan harfu jazam pada garis kosong. Yang hijau je. Dan hijau tu 2 je. Harfu jar pun tak ada. Harfu jar tu kalau ada tak dicek. Tak ada. Jadi kita buat yang jazam yang kita baru belajar pagi ni iaitu huruf nasab dan huruf jazam. Okey, ayat yang pertama contoh tu sesungguhnya. Ini salah ni. Sepatutnya Ina sesungguhnya huruf apa? Perasan tak? Jazam. J. Nasab. Kalau nampak betul kan? Dia huruf nasab. Nasab. Tak faham? Oh, Ina bukan huruf jar, huruf nasab. Nasab. Yang bawah tu. Jadi sesungguhnya Allah tidak ia malu Bahawa
bahawa boleh ia membuat akan sebuah perumpamaan. Huruf nasab. Okey, seterusnya. Okey, siapa nak cuba? Saya jawab je siapa nak cuba. Sambil terus baca. Apa dia? Abdul Rahman juga. Abdul Rahman, silakan. Bahawasanya. bahawa Bahawasanya. Bacalah. Bahawasanya. mereka meyakini Adalah bahawa orang-orang mereka Ini kan kita berikan ni adalah satu ayat. Jadi terjemahan dia yang ini dah ada. Baca mereka je lah. meyakini bahawa mereka adalah orang-orang yang Berlaku. Betul. Ada peserta dia online dia dah terus jawab. Mereka meyakini bahawa bahawa kosong tu yang mereka ini ada. Bahawasanya. Tapi teacher orang-orang yang kita bacalah semua kan. Bahawasanya mereka Ya, adalah orang-orang yang menemui apa? Memanglah belum habis. Nanti kalau rasa curious tu pergi tengok ni. Surah ni. Kalau curious menemui apa ni? Pergilah tengok surah ni. Tapi ni kita cuma nak bagi latihan terjemah aja. Terjemah yang Anna yang kita baru belajar tadi. Okey, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Okey, fa dah diberi. Fa apa dia? Maka sekiranya Jika. Kalau sesungguhnya ada syaddah, sekarang tak ada syaddah. Tak ada tanda sabit in. Jadi kalau kita baca kan kita masukkan terus. Fa illam. Jadi maka jika lam jika tidak. Maka jika tidak kamu melakukan kamu melakukan dan Tidak sekali-kali tidak sekali-kali kamu dapat lakukan. Lan ni huruf apa? Lan huruf? nasab. Ingat dia nun. Dia belakang dia nun. Nasab. Macam itulah. Perlu ke hafal ni teacher? Tak perlulah hafal tapi faham konsep. Kalau ada orang dia suka nak menghafal, jadi saya bagi je lah tip-tip tu. Kalau macam nak hafal tu apa. Some people Allah bagi kurniaan walaupun dia dah berumur, dia tetap bagus menghafal. Some people daripada muda memang payah nak menghafal. Jadi tapi Quran objektif dia yang wajib bukan hafal tapi faham. Ya. Kalau dapat hafal, subhanallah, alhamdulillah. Kalau tak dapat hafal, mesti belajar faham. Mesti, itu wajib. Belajar faham ni wajib. Fala taqrabuha. Maka janganlah. 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 Kamu menghampiri akannya. Maka janganlah kamu menghampiri akannya. In kuntum sadiqin. In. Bukan inna tapi in. Jika huruf jazam. Orang-orang yang benar. Jika adalah kamu orang-orang yang benar. Baik, seterusnya. Okey, yang bawah ni. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Jadi qala, terjemahan dia, telah berkata oleh ia, inna, sesungguhnya, ia, sesungguhnya, kita tak bolehlah kata sesungguhnya nya. Jadi sesungguhnya ia. Yaqulu, ia berkata, inna, sesungguhnya ia baqaratun adalah lembu betina. Ya. Zalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq. Jadi ada dua kat sini. Satu kita dah belajar. B, apa dia?
B. Dengan. Dengan. Itu anna Bahawasanya. bahawasanya. Anna bahawasanya. Kalau inna baru sesungguhnya kan. Bi anna dengan bahawasanya. Jadi kat situ B huruf apa? Huruf jar. Masya Allah. Anna huruf apa? Sebelah dia nasab. Ya, huruf nasab. Nazala telah menurunkan oleh ia akan Alkitab bil haqq. Dengan. Dengan kebenaran. Jadi huruf jar. Okey. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshuduna. Okey. Maka Hendaklah. maka hendaklah. Yes, ni lam sukun ni. Jadi huruf jazam, maka hendaklah ni jazam mereka memenuhi li bagi. Masya Allah, bagiku. Huruf jar, wa tadi berikan dan lam sukun. Hendaklah mereka beriman. Jadi apa dia tu lam sukun huruf apa? Jazam. Lam amar, yes betul. Jadi huruf jazam. Bagi. Bagiku, bukan ni li bagiku. Kepadaku. Padaku siapa? Padaku siapa? B tu huruf apa? Huruf jar. La'alla. Ni satu. Kita bagi je masuk dalam ni. Huruf apa tadi dah sebut? Ada orang dah tanya. Buku lama ada la'alla. Kalau sebelah dia ada mansub macam ni, isim mansub maknanya dia huruf nasab. Supaya. Nasab. Supaya mereka mendapat bimbingan. Huruf nasab ni, yang la'alla ni, jangan kita terjemah, kalau kita terjemah supaya. Kalau kita terjemah moga-moga dia kurang tepat. Moga-moga maksud dia macam mana? Agar tu tak tepat. Semoga-moga ni macam ya ke tidak? Betul Mak Haji. Dia macam ni, dapatlah, tak dapat pun tak apalah. Macam tu. Tapi bila kita maksud la'alla ni sebenarnya supaya. Maknanya untuk mendapat bimbingan mereka mesti beriman. Mereka mesti penuhi aku, Allah kata. Wa idza sa'alaka ibadi, ni kan ayat ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau, tak ada bertanya pada engkau. Wa idza sa'alaka, betul. Bertanya pada engkau tentangku. Fa inni qarib. Allah tak kata jawablah aku dekat. Dia terus jawab. Fa inni qarib. Aku ni sesungguhnya adalah dekat. Okay, kita tengok ayat tu. Tentang apa dah boleh nak kenal dah huruf kan? Mata apa dah kenal dah. Dah nampak dah huruf yang kita belajar ni. Ni selepas ayat puasa ni. Last kali. 6. Betul. Jadi ni kat sini. Ni kita dah belajar. Yang mana kita dah belajar? Wah belum. Tapi kita dah belajar an. Kita dah belajar inna. Lepas tu kita dah belajar apa lagi? Lam sukun. Kita dah belajar ni tadi, harfu jar. Kita dah belajar lam sukun lagi. Ini kita dah belajar. La'allahum. La'alla dah belajar. Jadi maksud dia apa? Ini saya terjemahkan dulu. Kita belum belajar kan? Dan apabila telah bertanya oleh ia akan engkau, oleh hamba-hamba bagiku, dari hal aku. Dari hal aku. Maka sesungguhnya aku adalah dekat. Allah kata. Aku menjawab, aku memenuhi akan seruan daripada seorang yang berseru. Seorang penyeru. Penyeru itu. Seruan daripada penyeru apabila telah menyeru oleh ia akan daku. Ni da'a ni. Telah menyeru oleh ia akan daku. Maknanya berdoa ke, menyeru ke, memanggil ke. Maka hendaklah mereka memenuhi
memperkenan atau memenuhi bagiku, menjawab bagiku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'alla supaya mereka mendapat bimbingan, mereka terbimbing. Maknanya apa? Dapat tak mesej tu walaupun secara harfiah? Maksudnya apabila seorang hamba-hamba aku, Allah kata apabila hamba-hamba aku bertanya kepada engkau tentang aku ni dekat, Allah kata. Maka sesungguhnya aku ni dekat. Allah tak kata, kul, katakan aku ni dekat. Tak, Allah terus jawab. Dia terus jawab tu. Ujibu, aku segera menjawab. Bila kata ujibu tu, dia tak ada tunggu-tunggu apa. Direct je, fi'il mudhari', sentiasa, segera menjawab panggilan, seruan daripada yang berdoa apabila dia berdoa pada aku. Maksudnya dekat sini dia jelaskan ni. Dia berdoa tu, dia telah menyeru aku. Maknanya dalam perseruan dia, dalam panggilan dia kepada Allah, dalam doa dia kepada Allah, dia tidak syirikkan Allah. Tak ada gunakan apa. Allah segera jawab. Maka hendaklah mereka memenuhi bagiku. Maknanya jawablah apa dia hak Allah. Apa dia yang kita nak kena buat. Maknanya Allah suruh. Bila Allah suruh sesuatu, segeralah, jawablah. Dan beriman kepadaku. Kalau beriman, la'allahum. Supaya mereka sentiasa terbimbing. Dia dalam fi'il mudhari'. Nanti kita belum belajar. Tapi cerita dia macam tu. Kalau nakkan bimbingan yang selalu, maknanya apa? Kita beriman ni bukan one off. Bukan 1 bulan saja. Bukan satu perkara yang okey dah buat dah. Habis dah. Tak, dia kena sentiasa je sampailah kita menutup mata. Dan Allah bagi kita Quran ni, maknanya dekat. Kalau nak tahu tentang Allah, baca Quran ni. Dapatkan mesej dia, aku ni dekat. Ini kalamku. Quran ni kalam Allah. Bulan Ramadan ni bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ni banyak dah ni. Kalau nak ambil satu je ayat ni pun cari. Harfu jar ke, harfu nasab ke, harfu jazam yang kita dah belajar. InsyaAllah. Ya, maknanya ilmu membuat. Ilmu Quran ni dapat buat, dapat sikit, buat sikit. InsyaAllah dapatlah keberkatan tu. Bertambah-tambah keberkatan tu nanti. Baik. Ada chat ni, saya tak tahu apakah soalan. Ada soalan, Cik Kap? 20. Sorry, saya tak nampak. Apa? Tak ada Tak ada apa-apa. Itulah. Tak ada. Okey, dia beri jawapan. Alhamdulillah, Dr. Nuriza beri jawapan. Okey, faham semua Alhamdulillah. Jadi ada kita maknanya untuk pelajaran hari ini dah habislah. Besok kita akan masuk pelajaran baru harfu kata sendi. Ya, Cik Kap? Betul? Apa dia? Beza sesungguhnya dengan bahawasanya. Beza sesungguhnya dan bahawasanya dari segi bahasa dia macam tak ada beza sangat. Cuma dari segi kedudukan dia dalam ayat. Biasanya anna di tengah-tengah ayat. Dari segi maknawi, tu kena tanya ahli bahasa Melayu lah. Tapi setakat yang saya tahu ni, dia tak ada beza sangat. Dia penegasan. Cuma anna di tengah-tengah ayat. Manakala inna ni permulaan ayat. Pangkal ayat. Okey itu je lah beza yang kita nampak setakat ni. Lebih daripada tu saya belum nampak. Dan untuk modul 1 ni pun cukuplah kita kenal yang tu dulu. Okey? Ada soalan lagi? Tak ada Okey. Ada soalan Abdul Rahman? Tak ada kan? Abdul Rahman kalau ada soalan lepas kelas. Baik. Abdul Rahman ni baru umur 10 tahun. Macam itulah. Sebab itulah. Baik, jadi sampai situ dulu. Kita akhiri kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.